محمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Pada petang ini izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina, yang fajir, yang fasik, lagi banyak dosa ini. Sesungguhnya saya merasakan diri saya ini banyak dosa. Terlalu banyak dosa. Mudah-mudahan saya sempat bertaubat. Mudah-mudahan ditaubatkan dosa-dosa saya. Tajuk kuliah saya pada petang ini adalah Jamaah Kebenaran di Akhir Zaman adalah di Bumi Timur, Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lama lagi, mengikut umat Islam yang prihatin, melalui perjuangannya, Fatah At-Tamimi yang akan menang tanpa peperangan, tanpa militan, tapi dia berlaku melalui dakwah, pendidikan dan membawa kasih sayang. Tidak lama lagi dunia akan gempar kerana dia dapat kuasa tanpa peperangan, kerana dia dapat kuasa diserahkan oleh penguasa umat Islam, kerana gejala-gejala yang tidak sihat berlaku di tengah masyarakat Islam. Pihak berkuasa, masalah itu tidak dapat diselesaikan. Terpaksalah kuasanya diserahkan. Nescaya tidak lama lagi akan tiba dengan aman. Amat benar sekali, kebangkitan Islam kali kedua di akhir zaman, zaman kita, akan berlaku sebagaimana Nabi SAW mendapat daulah di Madinatul Munawwarah secara aman tanpa peperangan. Rahsia sahabat tabi'in, tabi'in sampai Allah serah dunia pada mereka adalah kerana mereka buat apa saja. Berjuang kerana Tuhan, bukan kerana cari makan. Kita lain, pada adatnya kita lain, pada umumnya kita lain. Susahnya sama seperti sahabat, gigihnya sama, tinggal rumah, tinggal isteri sama. Tapi sahabat kerana cintakan Tuhan, cintakan Allah. Kita kerana untuk cari makan, untuk nasi, untuk dunia pada umumnya. Walaupun ada yang tak sama memang begitu, umumnya begitu. Sebab itu Tuhan hinakan kita. Umat Islam hina bukan saja di negeri orang, di negeri sendiri pun hina. Mengapa? Sebab mereka berjuang bukan kerana Tuhan, tapi kerana dunia. Rasa cinta dan takutkan Tuhan yang mendalam merupakan rahsia sahabat. Tabi'in dan tabi'in begitu kuat hinggakan Tuhan, hinggakan Allah serahkan dunia ini kepada mereka. Jadi kepada rakyat Malaysia, khususnya umat Islam, marilah kita berdoa memohon agar diberikan hidayah dan taufik untuk bertemu dengan jamaah kebenaran, kerana ia adalah jalan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Berusaha untuk bertemu dengan jamaah kebenaran dan berbai'ah dengan pemimpin kebenaran Fatah At-Tamimi, kerana barang siapa yang dapat bersama dengan jamaah kebenaran akan diberi pengampunan dosa sebagaimana sahabat-sahabat diampunkan dosa mereka kerana dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama berusaha berikhtiar, insya-Allah beramal untuk baiki diri dan mengajak ahli keluarga beramal dengan amal takwa, amal yang ikhlas, kerana kita berada di zaman yang dijanjikan, iaitu zaman tertegaknya empayar Islam, di mana adanya pemimpin kebenaran yang menjadi sebab untuk kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Seterusnya, marilah kita berusaha sebaik mungkin untuk melakukan tebusan dosa, menebus dosa-dosa silam, bertaubat dan memulakan satu kehidupan baru yang lebih baik untuk melayakkan diri menjadi orang yang bertakwa di akhir zaman. Dan lagi, berusaha untuk bersama-sama dengan jamaah kebenaran bagi mendaulatkan Islam buat kali kedua di akhir zaman, sebagaimana telah berlaku dalam sejarah sahabat-sahabat menawan 3/4 dunia. Artinya, bukan jamaah kebenaran itu engkau, aku. Engkau jamaah kebenaran tak apalah, aku pun semayang juga, aku pun puasa juga. Bahkan tidak begitu. Kita kena bersama dengan jamaah kebenaran, wajib bersama dengan jamaah kebenaran. Inilah rahsia akhir zaman yang ramai orang tidak tahu, sebab mereka menganggap perjuangan itu nafsi sendiri-sendirinya, asalkan beramal. Kita berusaha
menggunakan sepenuhnya bakat dan potensi yang ada pada diri sebagai saham dalam perjuangan Islam di akhir zaman. Segala apa yang disumbangkan dan dikorbankan adalah merupakan tebusan dosa di atas dosa-dosa silam yang telah dilakukan untuk keselamatan di negara akhirat yang kekal abadi insya-Allah. Dan yang terakhir, marilah kita cuba bersungguh-sungguh untuk mengikhlaskan semua amalan, minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diikhlaskan, agar diterima semua amalan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan lagi membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Lebih-lebih lagi pada perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Ajaklah anak isteri untuk bermuhasabah dan baiki diri sebelum terlewat, sebelum kita mati tanpa sempat bertaubat dan akhirnya kita akan menyesal tanpa kesudahan. Kesimpulannya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, carilah jemaah kebenaran. Kalau tidak percaya jemaah kebenaran itu ada di Malaysia, kalau yakin ada jemaah kebenaran itu, siapa dia? Bolehkah dia menyelamatkan Malaysia dalam keadaan yang genting macam sekarang ini? Kalau tidak, saya nak bagi tahu jemaah kebenaran yang di akhir zaman sudah ada di bumi Malaysia yang bertuah ini. Carilah. Nak tahu ciri-ciri jemaah kebenarannya, antara lain pemimpin itu dari keturunan Bani Tamim. Daripada sebelah maknya keturunan Rasulullah, dia adalah Bani Tamim dan dia adalah keturunan Bani Tamim, dia adalah keturunan Ahlul Bait. Dan dia ada hubungannya dengan Imamul Mahdi. Dia akan serahkan kuasa pada Imamul Mahdi. Dan jamaahnya ini bersifat sejagat. Mempunyai akhlak yang baik, kasih sayang. Dan kaya. Sebab nanti akan ditambah lagi kekayaan mereka untuk dapat sehingga menyelesaikan masalah di Malaysia ini insya-Allah. Ada pun perkara-perkara sampingan yang tuan-tuan buat tuduhan atau buat kesimpulan yang songsang, kesimpulan yang salah kerana tuan tidak bertanya. Tidak bertanya kepada ahlinya, kepada pakarnya. Al-Quran menyebut fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang reti bidang dia, ahlinya, baru dapat menyelesaikan masalah kita. Jadi kita ini berpegang kepada Quran, berpegang kepada hadis, sumber hukum kita, bukan kepada akhbar-akhbar. Jadi sebab itulah kita naklah bersikap adil, jangan terburu-buru, bersangka buruk. Kerana itulah dia penyakit-penyakit umat Islam di akhir zaman. Jadi sekiranya tuan mahu mendapatkan hidayah dan taufik, marilah kita sama-sama usahakan taubat. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, senantiasa memberi peluang kepada kita untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Sekian, ampun maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.